Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faizal bin Amir daripada kampus UUM Cawangan Kuantan. Nombor kad pelajar 274717 ingin membentangkan tentang pembinaan negara bangsa mengikut perspektif Malaysia. Okey, pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama bagi sesebuah negara dan boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sebuah negara, pentadbiran serta rakyatnya. Okey, merujuk Hargi dan Harrop, bagi membentuk negara bangsa, sebuah negara itu perlu melalui 4 peringkat terlebih dahulu, iaitu bina negara, bina bangsa, penyertaan rakyat dan pengagihan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Okey, tahukah anda proses pembentukan negara berdaulat ini bukannya bermula setahun dua sebelum melawangan keramat mereka. Okey, pada 31 Ogos 1997, ia sebenarnya telah melalui tempoh pembentukan yang lebih panjang dari itu lagi. Okey, liku-likunya tajam dan onaknya juga mencengkam dengan menyaksikan tanah pertiwi ini telah dibasahi dengan banyak darah para pejuang ulung yang menguburkan ribuan jasad kaku yang terkorban mempertahankan dari saat sebelum merdeka hingga ke waktu ini. Okey. Selepas cabaran mencapai kemerdekaan, kepimpinan negara mula melihat kepada cabaran baru, iaitu bagaimana membentuk acuan terbaik untuk membina negara bangsa. Okey, untuk makluman semua, pembentukan negara bangsa merupakan satu perjuangan yang masih belum selesai. Usaha intensif ke arahnya mula digerakkan selepas peristiwa hitam 13 Mei dan matlamatnya lebih jelas apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menekankan keperluannya semasa memperkenalkan wawasan 2020 pada tahun 1991. Okey, lantaran itu isu negara dan bangsa Malaysia masih menjadi wadah yang kerap didebatkan oleh ahli politik, golongan akademik dan rakyat biasa. Okey, mengapa masih gagal? Okey, salah satu puncanya adalah kerana kegagalan kita menjadi seorang warga negara yang menghayati, memahami dan menerima sejarah pembentukan negara ini secara sepenuhnya. Okey, mari kita mendalami apa itu negara bangsa. Okey. Okey, menurut Wikipedia, ensiklopedia bebas. Okey, Wikipedia ensiklopedia bebas. Okey, negara bangsa ialah satu konsep atau membentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah unit wilayah yang berdaulat. Okey. Okey, negara, negara atau negeri ialah entiti politik dan geopolitik. Manakala bangsa ialah entiti budaya atau etnik. Istilah negara bangsa menandakan bahawa kedua-duanya negara dan bangsa sama-sama sebagai sama, dan ini membezakan dengan bentuk kenegaraan yang lain yang telah wujud sebelumnya. Okey, jika berjaya dilaksanakan, ia menandakan bahawa rakyatnya berkongsi satu bahasa, budaya dan nilai yang bukan merupakan ciri-ciri negara yang telah wujud sebelumnya. Okey, sebuah negara dengan negara-negara bangsa juga akan melaksanakan tuntutan terhadap penentu nasib sendiri dan autonomi bagi setiap bangsa yang menjadi fokus utama fahaman nasionalisme. Okey. Okay, untuk maklumat semua, terdapat 4 konsep dalam pembentukan negara. Okey, yang pertama konsep negara, yang kedua konsep bangsa, yang ketiga konsep kerajaan dan yang keempat konsep perlembagaan. Okey, keempat-empat ini merupakan tunjang dalam pembentukan negara Malaysia. Okey, so mari kita tengok apa itu konsep negara. Konsep negara ialah satu wilayah tertentu yang didiami oleh sesuatu bangsa dan mempunyai institusi pemerintah yang berkesan. Okey. Okey, di negara kita dikenali sebagai Persekutuan Tanah Malaysia yang terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Sehingga kini bulan Ogos amat penting bagi Malaysia kerana negara akan menyambut hari kemerdekaan dan kemudian akan meraihkan pula Hari Malaysia sebagai mengingati penggabungan wilayah Semenanjung, Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia pada 16 September. Okey.
So yang kita tengok yang kedua, konsep yang kedua ialah konsep bangsa. Apa itu bangsa? Bangsa ditakrifkan sebagai kumpulan manusia yang menetap di satu wilayah, mempunyai tamadun yang dapat dilihat dari segi budaya dan politik yang tersendiri. Okey, budaya ialah bahasa, adat, resam, kesenian dan agama. Itu maksud budaya, ya. Budaya ialah bahasa, adat, resam, kesenian dan agama. Itu ialah budaya, ya. So yang kita tengok, selepas konsep bangsa kita pergi ke konsep kerajaan. Okey, kerajaan. Konsep kerajaan ni merujuk kepada 3 badan. Konsep kerajaan ini merujuk kepada 3 badan yang terlibat dalam pemerintahan sesebuah negara demokrasi. Negara demokrasi. Okey. So 3 itu ialah pertama sekali badan perundangan, badan pelaksanaan dan badan kehakiman. Okey. Bidang kuasa ketiga-tiga badan tersebut dinyatakan dalam perlembagaan. So konsep yang keempat ialah konsep perlembagaan. So mari kita review apa itu konsep perlembagaan. Konsep perlembagaan ini merupakan satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang dasar yang dianggap penting bagi menjalankan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. Okey. Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua undang-undang asas negara. Perlembagaan ini wujud hasil daripada kehendak keadaan semasa dan diasaskan oleh kebolehan kerajaan untuk menjamin kesemua yang terkandung di dalam perlembagaan itu. Okey, jika undang-undang dalam perlembagaan itu dalam perlembagaan itu yang dikandungkan itu tidak dapat dilaksanakan, maka perlembagaan itu tidak bermakna. Oleh demikian, perlembagaan mestilah dipegang teguh dan seimbang dengan hasrat orang ramai. Okey. Okey, apa yang kita faham tentang perlembagaan? Okey, saya ringkasnya. Perlembagaan itu ditakrifkan sebagai kumpulan peraturan, kumpulan peraturan atau undang-undang utama sama ada bertulis atau tidak bertulis yang menentukan organisasi kerajaan, pembahagian kuasa antara badan-badan pemerintah, prinsip umum yang menentukan bagaimana kuasa tersebut dilaksanakan, peraturan yang menentukan bagaimana sebuah negara itu ditadbir. Dan di Malaysia, perlembagaan adalah undang-undang tertinggi yang menjadi rujukan bagi pemerintah negara. Okey. So kebanyakan perlembagaan persekutuan yang mengandungi amalan yang diwarisi daripada zaman penjajah British, kecuali peruntukan mengenai pentadbiran, parlimen dan kewarganegaraan. Okey. Terdapat juga fasa-fasa yang diwarisi sejak zaman penjajah dan sehingga kini masih kekal dalam perlembagaan persekutuan. Okey. Unsur-unsur tradisi sebenarnya telah wujud sejak ratusan tahun yang lalu, sebelum pembentukan perlembagaan pada tahun 1957. Unsur-unsur tradisi ini dianggap sebagai satu kontrak sosial, kontrak sosial yang meliputi 4 aspek, iaitu institusi beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu. So keempat-empat unsur tradisi ini diserap sebagai sebahagian kandungan penting dalam perlembagaan persekutuan. Ia berperanan menstabilkan sistem politik negara dan menjamin kesejahteraan rakyat. Suruhanjaya Reid Suruhanjaya Reid membuat laporan yang menekankan bahawa betapa pentingnya perlembagaan yang mengambil kira faktor-faktor sejarah, iaitu tradisi, ekonomi dan sosial yang wujud sebelum tahun 1950. Itu sebelum tahun 1957. Ini telah menunjukkan bahawa betapa pentingnya unsur-unsur tradisi sehingga dilindungi di bawah akta hasutan dan dianggap sebagai isu-isu sensitif sekiranya dijadikan isu perbincangan awam. Ia juga merupakan satu prasyarat dan permuafakatan yang telah dipersetujui bersama dan sama-sama diterima orang Melayu dan bukan Melayu. Ini bermakna bahawa orang Melayu diberikan hak keistimewaan, Islam menjadi agama rasmi persekutuan, bahasa Melayu diterima sebagai bahasa kebangsaan,
dan minta maaf, Islam menjadi agama rasmi persekutuan dan bahasa Melayu diterima sebagai bahasa kebangsaan sebagai prasyarat. Dia sebagai prasyarat penerimaan hak kewarganegaraan oleh etnik bukan Melayu. So saya ulang balik maknanya orang Melayu diberikan hak keistimewaan, iaitu yang pertama sekali, Islam menjadi agama rasmi persekutuan dan bahasa Melayu diterima sebagai bahasa kebangsaan. Yang sebagai prasyarat itu ialah prasyarat sebelum penerimaan kewarganegaraan oleh etnik bukan Melayu. Okey, secara keseluruhannya, konsep pembinaan negara bangsa adalah satu yang melibatkan proses yang panjang. Namun begitu, walau ia merupakan proses yang sukar, pembinaan negara pembinaan negara bangsa pembinaan negara bangsa amat penting dalam sebuah negara majmuk seperti di Malaysia. Pembinaan negara bangsa yang mantap memerlukan penyertaan menyeluruh dari setiap anggota masyarakat dan jentera kerajaan. Itu ancaman luar akan datang tanpa mengira masa dalam pelbagai bentuk, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Justru itu Malaysia harus bersedia dengan asas pegangan nasionalisme, yang betul, iaitu nasionalisme yang dimiliki oleh sebuah kumpulan. Tapi jika nasionalisme yang dipegang itu berasaskan asabiah, maka negara tidak akan maju kerana masa dan kos terbuang begitu saja. Kerajaan telah berusaha menyusun semula masyarakat melalui dasar-dasar yang dijalankan sejak berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Kerana itu generasi hari ini harus memahami kedudukan masyarakat pada masa dahulu dan menjadikan iktibar dan panduan masa hadapan dalam membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu. So sampai di sini saja video saya kali ini. Saya harap ia dapat membantu rakan-rakan saya di luar sana, dan saya harap ia dapat diterima oleh semua. So jika ada tersalah silap, terkasar bahasa ataupun tercakap terlepas kata, saya mohon ampun di sini. So segala saya akhiri ucapan ini, saya akhiri pembentangan ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.